Kerajaan cap ayam menjadi kenyataan. Kata periuk berlanga hitam. Demikian peribahasa yang amat sesuai untuk pemimpin UMNO yang sama ada suka memburukkan pihak lain atau tidak tahu malu. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan pernah berkata, barisan jemaah Menteri Pakatan Harapan bertaraf Menteri Pasola dan cap ayam sehingga menyebabkan negara kekeringan pelaburan asing. Sudah setahun 4 bulan tiada apa-apa pun. Keadaan negara amat runcing, ekonomi negara merosot, tukaran mata wang teruk. Tiada usaha, tiada hala tuju langsung. Minyak kelapa sawit rendah, tak buat apa-apa melainkan suruh minum minyak sawit 1 sudu sehari, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Ceramah Perdana Hijratul Rasul dan Penyatuan Ummah Peringkat Negeri Kelantan di Stadium Pasir Mas, lapor UMNO online 28 September 2019. Pasaran saham amat kering mengalami masalah aliran tunai yang amat teruk. Begitu juga dengan hutang negara. Kata nak bayar hutang negara tapi hutang tak dibayar. Hutang 1MDB tak bayar juga. Di mana letaknya duit kalau dikatanya hendak beri kepada orang, tiada siapa pun yang dapat. Nelayan masih belum dapat sepenuhnya bantuan seperti zaman Barisan Nasional dahulu. Pesawah, padi, bendera getah tiada bantuan. Semua subsidi dan peruntukan di sekolah dikurangkan dakwanya. Padah melontar kata-kata tidak benar pada majlis yang sepatutnya untuk menghayati hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah baginda yang kita ingat sehingga hari ini sebagai satu perjuangan untuk menyatukan muhajirin dan ansar yang sewajarnya memberi banyak pengajaran dalam menangani perbezaan budaya. Perjuangan Rasulullah dan para sahabat baginda seharusnya menjadi iktibar kepada kita untuk memupuk rasa kasih sayang dan ukhuwah sesama ummah. Namun sebaliknya yang berlaku. Program sedemikian digunakan untuk mencaci pihak lain hanya kerana perbezaan fikrah politik. Kini apa yang ditohmah oleh Muhammad tentang prestasi setahun 4 bulan Pakatan Harapan memerintah itu yang dicapai setelah menghadapi pelbagai halangan seperti tangkapan dan pemenjaraan terkena kepada batang hidung UMNO sendiri. Kerajaan pilihan rakyat pada pilihan raya umum 2018 yang sedang berusaha keras berperang dengan serangan COVID-19 dijatuhkan kononnya untuk menyelamatkan negara. Malang sekali, sejak menjatuhkan kerajaan menerusi langkah syaratan pada 23 Februari 2020 sehingga ke hari ini, sudah lebih 2 tahun, situasi negara kita bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Menurut Trading Economics, kadar inflasi utama Malaysia kini ialah 4.4% pada bulan Julai, melonjak daripada 3.4% pada Jun. Pada Mei, inflasi adalah 2.8%. Sementara itu, inflasi makanan pula ialah 6.9%. Harga barang makanan yang masih mahal menunjukkan pasukan jihad inflasi gagal dan kenyataan Perdana Menteri pada 13 Ogos lalu kononnya pasukan ini berjaya menurunkan harga barang adalah satu cakap politik semata-mata, kata ahli jawatan kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil dalam satu kenyataan 2 September lalu. Beliau berkata ketika pentadbiran Pakatan Harapan, kadar paling tinggi inflasi makanan adalah 2.6%. Itu pun kadar inflasi makanan direkodkan melebihi 2% hanya untuk 4 bulan sahaja sepanjang pemerintahan PH. Malah kadar inflasi makanan paling rendah ketika zaman PH adalah 0.4% sahaja, ujarnya. Menurut Faiz, situasi ini jelas satu kegagalan kerajaan BN bersatu PAS menguruskan ekonomi dengan baik. Sudah genap 2 bulan pasukan khas jihad tangani inflasi ditubuhkan bawah pimpinan Tan Sri Anwar Musa, di mana solusi atau tindakan komprehensif untuk menangani inflasi. Pasukan jihad inflasi diingatkan supaya tidak tidur lagi, katanya. Untuk menambah kepedihan kepada luka rakyat, nilai ringgit kini RM4.50 bagi setiap $1 Amerika, sedangkan ia jauh lebih tinggi ketika Pakatan Harapan masih menguasai Putrajaya, iaitu purata RM4.14 bagi setiap dolar. Paling tidak tahu malu bekas Perdana Menteri Malaysia yang diselubungi pelbagai skandal keuangan. Datuk Seri Najib Razak turut melabel Menteri Pakatan Harapan sebagai cap ayam. Menteri-menteri PH dulu, kebanyakannya menteri-menteri cap ayam. Sehingga cadangan bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik untuk menukar kasut daripada putih kepada hitam diejeknya. Malang bagi Najib, isterinya Datin Seri Rosmah Mansur pada 1 September lalu didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi kerana meminta rasuah RM187.5 juta dan menerima suapan RM6.5 juta membabitkan projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Hakim Muhammad Zaini menjatuhkan rasuah
Rosmah hukuman 10 tahun penjara bagi setiap kesalahan yang berjalan serentak dan hukuman denda RM970 juta. Hakikatnya, Najib patut melihat cermin sebelum mengkritik Menteri Pakatan Harapan. Ingat lagi tak, beliau pernah menggelarkan haram jadah kepada peserta Felda yang enggan menyokong penyenaraian FGV dalam Bursa Saham Malaysia pada tahun 2012. Haram jadah mereka tu. Jangan terima kebaikan daripada penyelenggaraan ini. Semasa pelancaran nilainya RM4.45 sesaham. Pada 8 September 2022, jam 9.37 pagi, nilai saham FGV hanya RM1.51. Pada 8 Jun 2022, jam 10.37 pagi, nilai saham FGV ialah RM1.68. Maknanya, nilai saham FGV yang dibanggakan oleh Najib ini merosot bulan demi bulan. Justru melihat kepada senario ekonomi negara, para pemimpin UMNO patut merasa malu sebelum membuka mulut untuk mengecam pimpinan Pakatan Harapan. Tetapi bagi gerombolan yang menyanjung slogan "Malu apa bosku", kita hanya mampu berdoa semoga mereka sempat bertaubat. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.